dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara sahabat saya lah, Abang Saiful, pengacara majlis kita pada hari ini. Jadi hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan serta adik-adik saya kasih sekalian, nama saya Muhammad Zaim Muhammad Noor daripada Jabatan Kesihatan Majlis Bandar Putrajaya Jaya. Pada hari ini saya akan jadi seorang moderator lah bagi taklimat kita pada pagi ini, iaitu kenaan dengan tajuk pemilihan makanan dan premis bersih bagi mengurangkan risiko keracunan makanan. Dan saya rasa tajuk ini sesuai dengan kita semua pada hari ini kerana ini sebuah pendidikan lah kepada kita semua. Sebab hari ini kita kerap pergi beli makanan dekat luar, kita kerap beli makanan tapau bahasa mudahnya, tapi kadang-kadang balik rumah kita dah start sakit perut dan sebagainya. Jadi pada bahasa hari ini juga saya juga dengan merendah dirilah kita menjemput seorang penceramah daripada Pejabat Kesihatan Daerah Petaling, iaitu Puan Mazuriana binti Mat Siddiq. Beliau merupakan seorang pegawai kesihatan Pensedaran U32 yang sedang berkhidmat di PKD Petaling selama 19 tahun. Jadi ini bukanlah orang-orang yang baru kerja dan beliau merupakan seorang senior dalam bidang kesihatan. Beliau juga mempunyai pendidikan awal di Diploma Institut Kesihatan Umum Bangsa dan setelah pun memiliki ijazah kesihatan Pensedaran daripada City University. Sehingga hari ini beliau sekarang ni, untuk makluman semula, hari ini beliau sedang berkhidmat di unit kawalan mutu makanan di Pihak Kesihatan Petaling. Okey, seperti saya katakan tadi, ini tajuk kita pada hari ini. Pada saya tajuk ni sesuailah bagi ibu bapa yang ada hari ini juga, sebab kadang-kadang anak-anak kita ni beli makanan kadang dengar adu balik rumah sakit perut, ibu hari ni tak sedap, cirit-birit, esok pergi dapatkan MC boleh tak? Jadi dalam kita punya taklimat hari ini dan kita punya sesi perkongsian, mungkin tuan dan puan semua hari ini akan ada dapat idea macam mana kita nak kawal isu-isu ni. Kadang-kadang mungkin tuan dan puan juga mencari-cari siapa saya nak mengadu masalah kesihatan, masalah makanan yang kotor ni. Jadi kita jemputlah tanpa melenggang masa, saya rasa saya jemputlah rakan saya iaitu Puan Ju, kita bahasa pendeknya, walaupun nama dia Puan Mazuriana, tapi nama glamournya adalah Puan Ju, untuk bersama-sama dengan saya untuk kita teruskan kita punya program pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih moderator kita Encik Zaim. Saya hari ini dijemput khaslah untuk memberi taklimat secara ringkas lah. Saya tak nak panjang-panjang sebab hari ini kita nak happy-happy. So kita bagi secara ringkas bagaimana memilih dan memastikan premis yang kita pilih tu untuk memastikan kita tidak terjangkit oleh keracunan makanan atau kita boleh elak daripada terjadinya keracunan makanan lah. Okey, saya ada slide dekat sini, tapi dalam masa yang sama saya tak ada nak bagi ceramah ke apa ke, kita nak bagi secara santai saja. Saya akan tanya soalan juga di kalangan ibu bapa, anak-anak berkaitan dengan keracunan makanan lah. Nanti kalau kata ada soalan, nanti kita ada juga hadiah ya Cik Zaim. Betul lah, untuk makluman semula, kita ada beberapa orang kata soalan-soalan yang kita sediakan untuk kita semua menyertai hari ini punya program. Jadi soalan tu terbuka. Walaupun dia adalah seorang bapa, dia seorang ibu, walau sekali anak pun dia layak menjawab soalan tersebut. Ya, okey. Sebelum tu kita minta perhatian daripada adik-adik, ibu bapa, boleh tengok slide saya lah. Dalam masa yang sama kita akan bagi kuis juga. Okey, untuk yang pertama, maksud keracunan makanan. Okey, dekat sini ramai orang tanya, apa tu keracunan makanan? Kalau ikut keterangan dalam buku yang ditafsirkan, keracunan makanan ni adalah satu serangan akut pada usus kita, perut kita. Kalau kampung panggil perut kita, akibat daripada pengambilan makanan yang tercemar oleh mikrob, oleh bahan kimia. Tak semesti kuman-kuman, kadang-kadang bahan kimia pun boleh terjadi keracunan lah. Contohnya kalau perempuan pernah dengar keracunan metanol. Metanol ni disebabkan oleh alkohol lah. Alkohol yang ada kandungan metanol di dalam dia, bila kita minum dalam paras yang tinggi, metanol tu akan menyebabkan keracunan dan yang lebih teruk boleh menyebabkan kematian lah. Sebelum kita mendengar dekat TV-TV kan, yang ni jarang berlaku. Tapi kalau makanan yang disebabkan oleh mikrob, iaitu kuman-kuman, biasanya kalau kita makan terus sakit perut, cirit-birit, muntah, itu disebabkan oleh kuman lah. Kalau disebabkan oleh
kimia ni dia lebih teruk sikit. Dia terus tak ada pening-pening, tak ada muntah, dia terus masuk hospital lah ataupun terus mati. Itu untuk keracunan kimia lah. Saya rasa kita boleh bezakan lah dekat situ kimia dengan mikrob lah. Boleh kita buka satu, saya nak tanyalah dekat semua orang, tapi ni bukan kuis tau, ni tak ada hadiah, cuma tanya saja. Siapa dekat sini pernah keracunan makanan? Siapa pernah rasa dia mengalami keracunan makanan baru-baru ni, silap makan? Ada tak dalam ni yang pernah keracunan makanan? Sama ada dia makan dekat kantin sekolah, kita makan dekat restoran, even kadang fast food. Jadi boleh tak kita cuba nak dapatkan gambaran berapa ramai yang pernah terkena dengan isu ni? Ya, adik baju hitam pernah yang pernah mengalami keracunan makanan ya. Boleh kongsikan dengan kita. Macam mana adik rasa sebelum atau selepas keracunan tu? Boleh naik? Yang mana yang ni? Ha. Jom adik, kita silakan naik ke atas. Pergi ke tengah, pergi kat sini. Jom kita tengah sikit. Jom kita tengah sikit. Okey, kita dengar satu perkongsian daripada adik, nama siapa? Ahmad Aidan. Ahmad Aidan. Okay, Ahmad Aidan ke tengah sikit. Okay, Ahmad Aidan hari ni adik kena share dengan kawan-kawan semua kan. Apa yang menyebabkan adik keracunan makanan? Apa pernah kena, bila kena? Okey, cuba sharekan dekat semua kawan-kawan sini. Aidan tak ingat bila Aidan kena keracunan makanan, tapi Aidan pernah lah. Dia rasa Aidan muntah-muntah, cewerek. Ada ni. Waktu Aidan nampak ayam minum kopi, Aidan kata, boleh tak Aidan nak rasa sikit kopi tu? Lepas tu ayah kasih lah, Aidan minum, Aidan terjerit-berit. Lepas tu ada macam biskut Lexus ni yang Aidan makan dia punya dalam saja. Lepas tu bila makan biskut dia Aidan rasa macam muak. Dia rasa macam muak. Apa simptom yang adik Aidan dapat masa keracunan makanan yang paling utama, paling teruk sekali yang adik Aidan rasakan? Dia macam nak muntah tapi tak boleh muntah. Dia macam sakit lah juga sikit. Dengan ada dapat MC tak masa tu? Ada doktor bagi MC ke Kak Aidan? Jumpa doktor ke? Ada ke klinik? Pernah. Adik Aidan ada dapatkan rawatan tak? Ada pergi klinik ke? Macam mana? Lepas rasa macam nak muntah semua, ada pergi klinik, ada makan ubat, ada tak? Tak tahu, tapi Aidan Macam tu je, baik sendiri. Tak makan ubat? makan ubat. Makan ubat. Okey adik Aidan. Okey adik Aidan. Okey, terima kasih adik Aidan kongsikan pengalaman. Terima kasih adik Aidan. Tapi itulah nak cakap, kadang-kadang orang kata keracunan makanan ni kan, saya rasalah Puan Ju akan ceritakan dekat semua orang, ada orang dia rasa sakit sikit-sikit. Kadang ada orang sampai termuntah-muntah. Jadi benda-benda ni semua kita kena ambil maklum, sebab kadang-kadang kita perlukan sampai tahap rawatan. Dia tak boleh simply kita ambil mudah macam makanlah sapu ubat minyak panas je lah, sekejap lagi kita dah lawas, baiklah kot kan. Nanti ada tahap-tahap dia, kita akan lihat sama-sama. Jadi Puan Ju, kita teruskan. Okey, kita next ya. Yang seterusnya, okey, punca keracunan makanan. Macam saya cakap tadilah, disebabkan oleh toksin, iaitu bakteria atau virus. Yang ni kita tahu kuman lah, orang kampung panggil, ataupun kita biasa cakap kena jangkitan kuman. Okey, ini biasalah dalam seharian kita makan makanan tu ada kuman, ada bakteria. Okey, yang kedua, bahan kimia seperti racun serangga atau racun rumpai. Yang ni biasa kalau macam orang dulu dia pergi ke kebun meracun, lepas tu dia balik rumah, macam orang tua kan, dia cakap tak apalah, tak payah pasangan, terus makan. Kadang-kadang dia rasa loya, pening. Sebenarnya tu keracunan daripada bahan kimia yang dia orang gunakan lah. Tapi kadang-kadang orang tua kita cakap pening, mungkin penat. Tapi kadang-kadang kalau macam kalau kesihatan ni ditakdirkan sebagai keracunan lah. Okey. Yang ketiga, makan makanan tercemar ataupun beracun seperti kulat, cendawan, ataupun makanan bercengkerang, ataupun seperti makan lala, kupang, kerang. Sebab seperti yang kita tahu, makanan yang bercengkerang ni dia penapis, dia menapis semua macam air-air tu, dia tapis masuk dalam dia punya badan.
kalau air kotor dia masuk, sebab tu kadang kita makan tu kita akan rasa macam ada pasir-pasir kan. Sebab tu kalau macam makanan bercengkerang ni kita kena rendam dulu, kena letak garam. Kalau orang tua-tua dulu kan kita tengok kenapa mak kita basuh kerang letak garam, supaya pasir-pasir atau racun-racun dalam badan dia tu keluarlah. Lepas tu yang saya nak fokuskan kat sini seperti kulat. Kulat ni sebenarnya cendawan tu. Kadang-kadang kita beli makanan macam roti, kita ada nampak macam fungus, macam kulat-kulat hijau-hijau tu. Tu sebenarnya racun. Kalau tuan-tuan makan tu termakan, akan kalau macam orang yang tak tahan, daya imun badan dia rendah, dia akan mengalami keracunan lah. Satu lagi yang potato. Puan-puan pernah tengok potato yang dah kentang yang dah ada tumbuh tunas tu? Itu bahaya sebenarnya. Kalau macam kami dinasihatkan tak supaya tidak memakanlah makanan kentang tersebut lah. Ataupun dia dah keluarkan tunas tu, dia dah membahayalah sebenarnya. Puan, siapa saya nak tanyalah, mungkin bagi sudut kefahaman kita semua kan, kalau makanan yang dah tamat tarikh dia dah expired, selalunya kita tahulah, mungkin kat sini pun kita ada kot amalan, sayang roti tu dah expired, janganlah buang, boleh makan lagi kan, baru sehari, baru 2 hari, bakar ke, kita buat face toast ke, nanti matilah kulat-kulat tu. Sebenarnya amalan tu pun berlaku ke? Maksudnya boleh membunuh kulat-kulat tersebut, ataupun sebenarnya kalau dah expired tu tetap tak dinasihatkan lah. Okey, Cik Zahid, macam ni sebenarnya dia ada sebab kenapa roti tu diletakkan expiry date. Sebab roti ni dia memproducekan toksin. Kan kita nampak kulat tu kan, kulat tu sebenarnya toksin. Toksin ni kalau kita panaskan dalam suhu yang berapa darjah Celsius pun, dia punya toksin tu tak akan mati. Sebab tu kita tak boleh makan roti atau barang yang dah berkulat. Sebab itulah kita tak benarkan langsung. Dengar tu semua, nanti balik ni kalau dah ada yang berkulat tu ya, buang roti kat rumah. Kena buang semualah. Kalau kita sayang tu, jangan nanti kita yang melayang. Kalau ini sihat kan, memang tak boleh. Sebab ada sebab kenapa kita tak benarkan makanlah. Terus. Next. Alamak. Okey, dekat sini saya dah tunjuk tanda-tanda sakit perut. Sebenarnya tanda-tanda keracunan makanan. Dia ada 6 sebenarnya. Selain daripada 3 tanda-tanda ni, Encik Zaim, mungkin ada lagi audiens kita yang tahu tanda-tanda keracunan makanan. Okey, jadi saya nak buka ini soalan. Okey, soalannya adalah daripada tanda-tanda ni kan, apa yang ibu dan bapa ataupun adik-adik rasakan lebih daripada ni yang ada? Maksudnya tanda-tanda selebihnya kan. Betul. Yang ini selain daripada ni. Yang ini 3 utama, sakit perut, loya, pening kepala. Ini semua macam-macam tanda ni. 3 ni confirm ada. Macam Aiden cakap tadi lah kan. Dia ada rasa nak muntah tapi tak muntah. Itu lawyer nama dia. So, jadi ada tak yang dekat sini mengalami tanda-tanda ni tapi dia rasa lebih daripada 3? Contohnya kalau saya sebut ni je jawapan. Contohnya cerit birit kan. Contohnya cerit birit. Saya dah bagi jawapan. Ada tak lebih daripada tanda yang ini, dan ada tuan-tuan, puan-puan ataupun adik-adik kita kat sini yang telah menerima. Kadang-kadang sebab saya ni pun kadang-kadang selalu juga sakit perut, salah makan. Tapi itu salah makan lah. Pada tahap keracunan makanan ni kadang doktor akan beritahu, oh awak ni sebenarnya keracunan makanan. Ni tanda dia, ni tanda dia, ni tanda. Doktor akan beritahu. Ada tak kat sini yang pernah mengalami masalah keracunan makanan dan pernah dimasukkan sampai ke tahap hospital? MC tu saya rasa normal lah puan. Dia sakit perut je normal. Ada tak di kalangan adik-adik, ibu-ibu atau ayah-ayah kat sini yang tahu tanda-tanda selain daripada sakit perut, loya, pening kepala, apa lagi? Ada tak yang boleh bagi tahu saya? Ya? Sakit tekak. Sakit tekak tak tepat, Cik. Sebab kalau sakit tekak ni dia lebih kepada batuk. Ya. Ya, Dik, apa jawapan? Tak jelas, tak mendengar kan? Adik balik ke depan. Balik ke depan. Muntah, dia kata muntah. Ada. Tak. Boleh tak saya dapatkan bantuan untuk satu lagi mic lebih kat sini? Tanda dia? Muntah. Ya, betul. Muntah. Ada tanda lain tak yang adik rasa? Adik siapa nama? Siapa nama? Nama siapa? Ilamaran.
depan jawab. Okey. Nama adik? Ilamaran. Lemari. Apa tadi tanda dia? Apa tanda-tanda yang adik rasakan tak ada dalam ni yang adik tahu? Tadi cakap apa? Muntah? Betul tak? Cakap kat dia orang. Cakap muntah. Muntah. Yang tadi cakap muntah tadi kan? Betul tak tu jawapannya? Muntah. Jangan takut. Betul lah tu jawapannya. Okey, betul. Muntah. Saya rasa kan Puan Ju kan, kita kena bagi tahu kat dia orang. Kadang orang kata lawyer tu muntah lah. Sebenarnya lawyer ni satu perasaan. Rasa macam nak muntah kan. Kita tapi naik bukan nak muntah. Bukan muntah. Kalau muntah tu kita dah keluarkan daripada dalam badan kita. Adik nak jawab. Okey. Adik nak jawab naik. apa? Cepat. Jom naik atas. Adik baik lebih. Adik sebut nama, lepas jawab jawapan Lemah dan cirit birit. Lemah dan cirit birit. Cirit birit. Ya, betul. Adik sekolah dekat mana? SDKC Damansara. Damansara. Berapa tahun? 8. 8 tahun. Okey, cirit birit. Ya, betul. Salah satu tanda-tanda dia cirit birit, muntah. Okey, adik, terima kasih. Terima kasih adik. Adik nama siapa ni? Aiman. Terima kasih adik. Terima kasih adik Aiman Adik jumpa akak tu. Okey, next. Okey. Yang adik cakap tadi muntah. Okey, cirit birit. Demam, dehidrasi. Dehidrasi ni saya rasa mungkin ada yang confuse. Apa tu? Ada yang tertanya-tanya lah, apa tu dehidrasi? Apabila kita cirit, kita akan mengeluarkan banyak air dalam badan kita dan menyebabkan pada kita kekurangan air lah. So dalam tahap ni badan kita sangat lemah dan terpaksa ke hospital dan terpaksa dimasukkan air. Macam orang cakap kena drip lah. Tengok berapa jumlah dalam badan kita dah kekurangan air, doktor akan masukkan lah. Dan di peringkat yang lebih teruk, jika tidak mendapat rawatan, bila adik-adik ni semua muntah, cirit, tak dapat rawatan, tak masuk air, boleh menyebabkan kematian lah. Ni bukan mitos lah, ni fakta. Sebab dulu banyak kes-kes keracunan makanan di kalangan kanak-kanak, banyak yang berlaku sampai ke tahap kematian lah. Sebab mak ayah cakap, tak apa, muntah sekejap je ni, 2 hari 3 hari okey. Tak sebenarnya. Kadang-kadang kita tahu kita punya tahap keterbatasan ataupun tahap immunity anak-anak kita tahap mana. Kita rasa tak apalah, esok ayah dulu macam ni. Biasalah ayah dulu pun pernah kena macam ni kan. Cirit 2-3 kali, cirit 2-3 hari, okey je. Jangan. Tuan-tuan kena tengok bila anak kita dah keracunan makanan, dah cirit banyak kali, dah muntah, kena bawa pergi hospital, kena bawa pergi klinik lah. Untuk pastikan dia selesa dan kandungan air dalam badan tu okey lah dan tidak menyebabkan ke tahap kematian lah. Ya. Okey, next. Okey, ini faktor keracunan makanan lah yang perempuan dan tuan-tuan tahu kenapa berlakunya keracunan makanan ni. Perempuan kena tahu dekat rumah kadang-kadang kita ambil mudah je benda-benda macam ni. Kadang-kadang biasalah kita orang Melayu kadang-kadang tak apa, nanti okey lah tu. Kadang kita rasa sikap okey gitu tu sebenarnya tak okey lah. Ya, yang pertama, makanan dibiarkan daripada suhu bilik yang pada tempoh yang sangat lama. Biasa kalau macam kami kesihatan tak lebih daripada 4 jam terdedah di suhu yang biasalah. Lepas 4 jam kena panaskan balik. Kalau tak panaskan, ini akan menyebabkan masalah sebab bakteria akan membiak 1 jam berganda-ganda, 2 kali ganda, 2 kali ganda, 2 kali ganda. Daripada 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi, ataupun dia ada 10 jadi 20, 40, 60 macam itulah. Sebab tu dalam masa 4 jam, kalau tuan-tuan tak makan atau tunggu suami balik, hidang makanan dalam masa 4 jam tak makan, kena panaskan. Nanti saya yakin kalau benda yang berisiko, makanan yang berisiko tak dipanaskan akan menyebabkan sakit perut lah. Kadang-kadang suami kita balik lepas makan, kenapa sakit perut ni ya? Abang makan apa dekat luar? Tapi sebenarnya makanan isteri kat rumah tu yang berisiko lah. Okey, lepas ni ibu-ibu selepas 4 jam tengok suami daripada pukul 1, pukul 6 tak balik lagi, nanti suami balik, panaskan balik lah makanan ya. Itu yang biasa kita lakukan di rumah. Okey, next.
Puan Ju, saya cuma nak tanya kan. Ya. Saya ni macam awak-awak lah nak tanya, kita nak tahu kan, sebab kita bukanlah orang yang pandai bab-bab ni. Kalau kita sejukkan makanan, contohnya makanan dah masak lama, kita biar kita sejukkan, kita dalam peti. Dan saya rasa selalu kita buat macam itu kan, kita punya lauk-lauk tu kita simpan dalam peti. Lepas tu esok nak guna balik, kita panaskan. Jadi benda tu boleh maksudnya tak ada isu Okey, sebenarnya peti sejuk kita ni bila kita masukkan makanan yang dah ada kuman dalam contohnya kiraan 20. Kita masukkan dalam peti sejuk kita, tapi pastikan peti sejuk kita tu okey lah. Jangan rosak. Kalau okey, suhu dia 1 hingga 4 darjah Celsius, makanan kita tu, kuman yang ada dekat situ ada 10, daripada hari ni kita masukkan sehingga esok, kuman tu akan tidur selama 24 jam ke 54 jam ke macam tu. Dia tak akan membiak. Ya betul. Dekat sini kita boleh tengok ya. Kuman tu tak akan membiak lebih daripada yang lagi banyak lah. So di suhu yang kita bagi tahu kat sini, di zon-zon mana-mana ni dia ada zon kalau beku tu dia tak boleh buat aktiviti langsung. Dia akan tidur. Dia berehatlah. Ada satu suhu tu dia memang tak boleh membiak, ada satu suhu tu dia akan membiak. Macam dekat sini Okey. 5 hingga 63 ni suhu apa sebenarnya? Ada tak siapa-siapa tahu? Suhu 5 darjah Celsius hingga 63. Ada tak adik-adik tahu, ibu-ibu tahu ke suhu 5 hingga 63 ni? Pernah dengar tak suhu 5 hingga 63 darjah Celsius? Ada? Kalau ada saya nak bagi hadiah. Boleh ya Cik Zaim? Boleh. Kita orang sama pun tak apa. Yang penting dia minat. Dia berminat dan dia tahu. Dia ingin tahulah juga. Ada yang tahu suhu 5 hingga 63 darjah Celsius ni? Tak tahu Okey. 5 hingga 63 ni biasanya suhu selesa. Kita duduk kat rumah, suhu berapa? Suhu badan kita suhu berapa? 27 kan? 27 hingga 27 Celsius, 26 Celsius macam tu suhu badan. Dan suhu bilik biasa 24, 26, 30. Tapi kalau 32, 34 tu dah panas kan? So, suhu selesa 5 hingga 63 ni bagi setengah-setengah mikroorganisma ataupun bakteria, dia sangat selesa dan hidup dengan bahagianya di suhu 5 dan 63 kan? Sehingga 63, bukan dan 63, sehingga 55 hingga 63 ni kuman akan rasa bahagia berada di suhu ni. Okey? Dan pastikan dekat rumah, tu saya kata kalau kita bubur makanan dekat suhu bilik hidang tak dipanaskan, kuman akan membiak dengan banyaklah jika ada terdapat kuman lah. Okey. Dekat sini tak ada bagi tahu Okey. Yang tengok dekat 100 tu kuman, tengok gambar kuman mati. Dekat 63 tu dia dah kepanasan. Tapi 28 masih suhu bilik kan, dia masih seronok lah. 0 hingga 5 tengok bawah lagi negatif, dia akan tidur lah, dia tak akan menjalankan apa-apa aktiviti. Okey. Next. Okey, seterusnya makanan tidak simpan dengan baik. Contohnya terdedah dan tidak ditutup dengan sempurna atau tidak disimpan dalam pada suhu sejuk 1 hingga 4 darjah Celsius dan makanan dipamer secara bertindih. Ini biasa berlaku dekat kantin sekolah Kalau macam adik-adik tengok dekat kantin, makcik-makcik kantin tu simpan makanan atau sediakan makanan bertingkat-bertingkat, nanti adik-adik cakap lah, makcik ni tak boleh nanti bagi tahu. Boleh? Boleh ke cakap dekat makcik kantin, makcik ni tak boleh ni simpan macam ni. Saya dengar ceramah cakap tak boleh simpan makanan secara bertingkat. Memang kita tak ada galakkan. Kalau ada mak ibu-ibu pun dekat rumah kadang-kadang nak simpan lauk kan, bawah tudung saji tak muat kan. Dia akan simpan bertingkat. Sebenarnya tak boleh sebab dekat bawah pinggan kita tu kita letak atas meja ataupun di mana-mana, lepas tu kita langgat letak atas makanan yang lain lah. So itu memang tak dibenarkan dan tak boleh sebenarnya. Okey, kalau adik-adik tengok kat sini juga ada makanan yang penuh dengan lalat. Kan? Biasa-biasa saya yakin dekat sekolah mesti banyak kan situasi atau dia punya keadaan macam ni. Okey. Cik Zaim. Cuba saya nak pernah tak kat sini kan adik-adik ke ataupun ibu dan bapa pernah hadir ke mana-mana program, tak mesti sekolah lah, kenduri kendara pun boleh jadi kadang-kadang benda ni. Nampak ada hurungan lalat, dia tindih-tindih, pernah tak berlaku?
Kalau pernah berlaku tu, kita biasanya Puan Ju kita minta elakkan konsum makanan tu sebab kita ragu kan benda ni kadang-kadang. Okey. Satu lagi Puan Ju. Ya. Saya dah tua. Saya dah cuba nak tanya dekat adik-adik ataupun mungkin ada guru kat sini ada guru ataupun cikgu kat sini. Masa saya kecil-kecil dulu kan dekat sekolah, tak sebut sekolah mana nanti orang cari. Dulu kita orang ada satu jawatan, kita ada pengawas sekolah, kita ada pengawas pusat sumber. Lepas tu saya tak tahu sekolah saya ke buat ataupun sekolah lain pun buat, ada pengawas kantin masa tu. Tapi apa yang amalan kami pada masa tu, kami disuruh jaga queue, jangan potong barisan, jangan bagi orang seorang pasing-pasingkan beli. Tapi Puan Ju boleh ke kalau maksudnya pihak Puan Ju kan dari sudut macam pejabat kesihatan kan kita approach dengan mereka-mereka ni kalau kata masih adalah jawatan pengawas kantin tu, kita minta ada orang bantu dari sudut kesihatan ni kan. Ya, saya difahamkan dekat sekolah ada guru kesihatan. Setiap sekolah dia ada seorang guru kesihatan lah yang bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan, tak kira dekat kantin, dekat sekolah. Dia akan ditugaskan dan kita ada format untuk pemeriksaan kantin lah. Pemeriksaan kendiri, maknanya cikgu tu akan pergi setiap hari rating. Bukan bagi makan lah, tengok macam mana okey ke tak okey. Saya tak pasti benda tu masih berjalan atau tak lah sekarang ni. Okeylah. Adik-adik semua kan ataupun ibu dan bapa kan, kita tanya kat Puan Ju benda ni. Kalau kita nampak berlaku dekat sekolah sekolah SK ke SMK ke dekat siapa, contohnya saya bawa anak, saya tak ada anak lagi tahu. Saya bawa anak, saya pergi sekolah, kita pergi makan. Saya nampak ada urungan lalat, saya nampak ada orang kata telur lalat kan. Dekat cikgu mana, dengan siapa saya nak mengadu untuk bagi tahu yang masalah kebersihan ni, sebab saya tak nak kawan-kawan saya tak nak anak-anak jiran saya terkena keracunan makanan. Orang macam mana yang saya patut report? Polis ke? Okey, tu soalan yang bagus Cik Zaim sebenarnya. Saya memang mengalu-alukan sekiranya pihak sekolah, pihak ibu bapa, pihak pelajar sendiri jika bila ke kantin mereka dapati ada pencemaran berlaku dekat kantin. Saya sangat suka sebenarnya pelajar-pelajar ni report kepada guru ataupun guru kesihatan berkenaan dengan masalah tersebutlah. Macam ibu bapa pun boleh buat report sebenarnya sekiranya puan-puan atau tuan-tuan mendapati tahap kebersihan kantin tak memuaskan. Tuan-tuan bolehlah pergi ke SISPA KKM dan dekat situ tuan-tuan boleh membuat aduan. Cuma perlu masukkan nama, nombor IC, nombor telefon sebab kita nak feedback, nak maklum balas, nak tanyalah details kan. Apa yang puan nampak atau ada gambar ke atau bila benda tu berlaku. Kita akan kontak tuan-tuan atau puan-puan. Boleh, sistem SISPA KKM ni terbuka untuk semua orang dan semua orang boleh membuat aduan lah, tak kira tapi ni untuk makanan saja, untuk premis saja. Kalau macam kata kami nak mengadu berkenaan dengan nyamuk ke, rumah saya ni longkang tersumbat ke, bukan di situ sebenarnya. Itu saluran lain lah. Makanan tak sedap pun tak boleh ngadu tau. Makanan tak sedap boleh adu kat saya. Saya tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau macam makanan kotor, premis kotor, yang berkaitan dengan tengok pengendali tu, makcik kantin tu kuku panjang lah, pakai cincin, pakai gelang. Boleh. Kalau ibu bapa tengok, pengendali makanan dekat kantin A ni contohnya memang tak mengamalkan kebersihan diri lah. Tak pakai apron kan, tak pakai tutup kepala, rambut. Tengok ada dalam makanan ada rambut. Boleh buat aduan dekat dalam, saya ulang sekali lagi, SISPA KKM. Tuan-tuan boleh membuat aduan di situlah. Kita memang alu-alukan. Sebab kita sekarang ni kesihatan sangat menitik beratkan kebersihan dan keselamatan makanan bagi pelajar-pelajar lah. Sebab kita tahu pelajar-pelajar ni tak tahu makanan apa yang diorang ambil sebenarnya Cik Zaim. Diorang tengok, diorang beli, diorang makan. Kita sebagai ibu bapa perlu prihatin jugalah sebenarnya. Jadi saya nak tambahlah kan, kalau ibu dan bapa, mungkin adik-adik sendiri kalau report atau buat aduan, jangan takut. Sebab orang makcik kantin tak tahu. Makcik kantin tak tahu pun siapa buat report. Sebab yang datang nanti Puan Ju dengan dia punya kawan-kawan dia. Dia akan datang bawa dia punya tim, dia akan inspect. Dia akan sebut pun, lagi tu kedai cik kotor lah. Apa Pakcik Zaim sebut, tak, dia tak akan sebut. Pihak Kementerian Kesihatan tak akan sebut pun nama siapa yang membuat betul. laporan.
Itu memang SOP kerja. SOP kami, kerahsiaan pelanggan kita diutamakan lah. Kita akan datang, cuma kita akan inspect, kita baliklah. Kalau memang berkenaan, memang ada masalah, kita akan tutup lah kantin. Kita akan tunjuk kemudian apa tindakan kita apabila kita pergi ke premis yang bermasalah lah. Okey, next. Okey, saya rasa semua orang tahu kot cara penyimpanan dalam peti sejuk ni Adik-adik pun dekat sekolah diajar. Saya setiap hari pergi ke premis, pergi ke restoran, pergi ke sekolah, akan tengok, pertama sekali kami akan tengok ni lah, penyimpanan makanan dalam peti sejuk lah. Kita nak elakkan pencemaran silang sebenarnya. Ada yang tahu tak antara adik-adik, puan-puan atau tuan-tuan berkenaan dengan pencemaran silang yang saya sebut ni? Ada tahu tak? Ada tak yang tahu pencemaran silang? Pernah dengar tak pencemaran silang? Ada siapa nak cuba tak jawab? Ni quiz. Kita ada hadiah ni. Hadiah kita banyak lagi kat bawah. Dia punya keyword dia pencemaran silang. Silang, apa? ya. Silang. Silang. Okey, silang. Dia bersilang. Ada siapa nak cuba? Adik-adik kat sekolah mesti pernah dengar. Dalam sains ke, mesti cikgu pernah sebut. Kita ada cikgu. Saya rasa dalam ni ada cikgu tau. Ada cikgu-cikgu tak dekat sini? Tadi ada orang baca saya, ada cikgu dalam ni sebenarnya. Ada yang nak jawab? Okey. Pencemaran silang ni sebenarnya bermaksud dia akan makanan yang okey, yang adik. Okey, naik. Yang mana? Ya. Okey, adik sebut nama, lepas tu adik jawab tau. Cakap je pencemaran tu pasal apa, pegang mic. Tengok. Sebut nama adik, kenalkan diri adik. Nama saya Wardato Kalisha. Jawapan dia pemindahan bakteria. Pemindahan bakteria. Adik Anissa. Apa? Siapa nama tadi? Wardatul. Adik Wardatul sebut pencemaran silang tu adalah pemindahan bakteria. Dah hampir nak betul dah. Dah hampir nak betul lah. Separuh dapat betul lah. Okey, baik. Terima kasih adik. Adik kakak saya. Okey, terima kasih adik. Sebenarnya pemindahan bakteria tu dah betul, tapi dia punya key point dia pemindahan bakteria daripada makanan yang tercemar kepada makanan yang bersih ataupun elok lah, tak tercemar. Contohnya kat sini saya bagi ayam yang belum dibasuh, dimasak, dimasukkan dalam peti, disimpan bersama dengan buah tembikar yang sedia untuk dimakan. So di situ kita boleh nampak pencemaran silang sebab kita simpan dalam kompartmen yang sama. Dekat sini kan kita nampak kan ayam bersama peti dalam tempat beku tu ais. Ais kita tak perlu masak dah kan. Simpan dalam cawan terus minum. Ayam tu mungkin tak basuh lagi, masih ada darah, ada bakteria lah. Bila ada darah, ada bakteria lah. So dekat situ akan berlaku pencemaran silang. Kita minum air, kita tanya, kenapa perut saya sakit lah? Sehari ni saya dah 4 kali cirit. Saya tak makan apa pun, saya cuma minum air je. Dekat sini kita terlepas pandang. Pencemaran silang ni sangat penting. Kalau kami kesihatan pergi melawat premis, kantin ataupun mana-mana premis makanan, ini yang kami titik beratkan. Markah demerit dekat sini sangat tinggi untuk pemakahan premis makanan lah. Okey. Dekat sini dia ada bagi tahulah jangan simpan yang telah dimasak lebih daripada 3 hari. Makanan panas hendaklah disejukkan terlebih dahulu. Ini biasa, ini basic lah. Jangan simpan makanan terlalu padat, simpan daging anda dalam tutup atau dalam beg plastik kedap udara. Tapi dia tak ada bagi tahu pencemaran silang lah. Tapi kami dah familiar lah apa yang key point dia, pencemaran silang sahaja dalam peti sejuk ni. Okay, next. Makanan tidak dimasak dengan sempurna. Okay, yang ni pun salah satu faktor bila kita siasat kenapa dia dapat keracunan makanan. Bila kita tanya, bila kita siasat-siasat, kita tengok
Dia orang goreng ayam, buat ayam masak merah. Ayam tu digoreng, tak masak. Ditowing daripada peti sejuk beku-beku macam tu, terus goreng. Ayam tu masih sejuk, bila goreng masih tak okey lah, kuman tak mati lagi, semua tak okey. Goreng, okey simpan. Besok buat kuah masak merah, terus siram kuah. Bila budak-budak makan, sakit perut. Satu asrama sakit perut. Tak nampak kan darah dengan kuah merah tu, kena tukar menu lepas ni. Bila kita dah masak merah, tak nampak kan? Itu masalah dia. So saya minta kalau dekat rumah mak-mak masak, keluarkan ayam daripada tempat beku, defrost dulu. Defrost dalam masa 2 jam ke di bawah air mengalir. Jangan defrost dekat tempat biasa, nanti kuman pula dekat situ kan. Bawa air mengalir. Sekejap je, 1 jam pun tak sampai lah. Tapi pastikan betul-betul defrost baru goreng dan betul-betul masak baru angkat dan buatlah nak masak apa, masak merah ke, masak kicap ke. Sebab biasa memang keracunan makanan bila kita siasat berlaku daripada punca ayam masak merah. Kebiasaan dia. Puan, saya nak tanyalah sebagai penggemar stick makanan chicken chop ke lamb chop ke kan? Half cook. Half cook kan kita panggil, ya betul. Kan kadang-kadang saya rasa kat sini pun kita duduk kat kawasan bandar, saya rasa menu-menu senang dapat. Kadang kita pergi kedai kan dia tanya, nak medium rare ke, well done ke. Apa pandangan puan terhadap situasi ni kalau kita bandingkan dengan macam ayam goreng dengan daging yang slice tu kan? Mungkin sebab benda tu saya bertanya sebab saya tak tahulah kan, adakah sesuai kita makan yang ada darah sikit tu, lembut dia kata. Ke elok kita makan yang memang dah rentung ke? Macam mana tu puan? Okey, cerita saya macam ni. Kita ni kan perut orang Asia kan. Seperti yang kita tahu, kita ni tak biasa makan benda yang berdarah, benda yang raw kan. Benda yang mentah-mentah. Bila kita makan, mesti akan berlaku sikit masalah. Muntah ke, loya ke, cirit. Sebenarnya memang kalau ikutkan kita, memang tak digalakkan makan makanan yang masih raw ataupun half cook macam tu lah. Tak digalakkan, tapi terpulang kepada individu. Ada yang makan, ada yang biasa. Kalau dia orang dah biasa makan macam tu, dia punya badan dah imun. Kebiasaan hari-hari ataupun kebiasaan dah makan benda tu, dah perut dia boleh terima. Macam kita kadang-kadang tak pernah makan, tiba-tiba makan, mesti ada rasa something kan, mesti loya. Macam saya memang saya tak boleh. Saya akan sakit perut. Itulah memang kalau ikutkan kami pun tak disarankan untuk makan makanan yang berdarah ni lah. Tapi kita tahulah orang luar dia sukalah macam ni kan. Kadang selera kita ni bukan jaga kot saya rasa. Nanti tahun depan kita buat talk lain lah, kita buat talk pasal makan apa yang elok pula. Teruskan buat. Okey. Dekat sini makanan secara mentah atas separuh masak lah, macam saya cakap tadi lah, kita tak galakkan lah makan. Boleh nak makan, tapi jika berlaku masalah yang akan menyebabkan keracunan lah, itu kita tak, pastilah masing-masing punya ni lah kan, immunity. Okay, next. Okay, back. Boleh back Puan Siti? Okay, saya nak tahu adik-adik dekat sini, siapa tahu 7 langkah mencuci tangan? Siapa tahu? Kita ada hadiah. Siapa dah tahu? Tadi dah nampak sikit kan? Okey, hari ni siapa nak jadi model, nak ajar kita semua, nak ajar kawan-kawan kat sini macam mana cara nak cuci tangan puan? Ya, betul. Teknik yang betul dan cara mencuci tangan. Siapa boleh tunjukkan kepada kita hari ini? Ada tak adik-adik nak cuba? Ada tak? Siapa yang boleh tunjuk dekat saya? Siapa yang boleh demo dekat kawan-kawan? Adik-adik, cara mencuci tangan. Ada 7 step. Kalau tertinggal step tak apa, kita boleh bantu, jangan risau. Okey, kita ada satu model. Adik nama siapa adik? Siapa nama adik? Nama siapa? Wijan Kalish. Wijan Kalish. Okey, adik tengok kat depan, tengok kat semua kawan-kawan. Okey, adik tunjukkan macam mana adik nak cuci tangan daripada awal-awal, caranya. Okey, adik pandang belah sini. Okey, yang mula-mula adik kena buat apa? Nak cuci tangan kita kena buat apa mula-mula? Tak apa, abang pegangkan mic. Adik cakap je. Apa yang mula nak kena buat? Okey, tak apa. Adik tunjuk je cara. Nanti
Puan Ju, dia akan cuba tengok apa yang adik buat tu. Boleh? Okey, adik tunjukkan cara je. Mula-mula macam mana adik nak buat? Okey, mula-mula macam ni. Lepas tu sabun. Okey, lepas tu dia kata guna sabun. Maksudnya mula-mula adik buka paip air, lepas tu gunakan sabun. Okey, lepas tu yang ketiga, Basuh tangan bersih-bersih. basuh tangan bersih-bersih. Okey, lagi ada tak lagi adik rasa yang adik buat lepas tu? Okey, kalau cara nak tangan tu macam mana? Ada tak nak kena gosok ke? Nak kena bilas-bilas ke? Ada tak adik rasa kena buat? Ada? Ada. Lagi tu je? Okey, itu saja. basuh macam ni je. Adik-adik pergi makan macam ni je basuh. Ya, tak basuh? Basuh macam ni. Okey, macam tu. Lagi? Belakang-belakang ni ada cuci? Belakang-belakang tangan ada cuci? Ada tak? Tak ada. Ada? Macam ni adik tengok Dia tengok abang buat Okey, cuci kan. Kan adik kan basuh macam ni. Sorry, 2 mic, simpan satu. Cuci macam ni. Lalu macam gini kan. Ada adik cuci belakang macam ni. Macam ni. Ada buat? Lepas tu kat belakang celah-celah ni ada buat tak? Masukkan jari. Adik buat macam ni, ada buat? Semua. Okey, saya rasa Puan Ju, adik ni tunjuk contoh yang betul lah. Cuma adik ni malu-malu dia nak tunjuk kat kita. Jangan malu adik, tak apa. Terima kasih tau. Tolong abang jawab tau. Nanti cikgu lah kita, cikgu akan tunjukkan cara yang betul. Boleh? Okey, nanti adik turun, adik jumpa. Okey, terima kasih adik. Next, Puan Siti. Okey, macam biasa kita selalu basuh tangan macam mana? Macam ni je kan? Kadang-kadang pergi kat pipe tu macam ni je kan? Tak ada pun macam ni. Macam ni je. Kadang-kadang macam ni. Okey dah. Okey Sebenarnya kalau kita nak amalkan 7 step ni, ada orang cakap sampai esok tak siap kan? Banyak sangat stepnya. Tapi sebenarnya kita amalkan ni bila keluar tandas lah. Yang ni kita memang sarankan kepada semua bila keluar tandas memang kena buat ni. Cakap kalau puan cakap tak payahlah sini celah-celah ni tak payah. Tapi kalau kata 5 step pun dah okey. 4 step yang daripada sini pun dah okey sebenarnya, dah meliputi dah sebenarnya kan. Yang penting sekali menggunakan sabun lah. Rasionalnya kenapa pengendali makanan kena cuci tangan? Tuan-tuan ataupun puan-puan ataupun audien dekat sini pernah dengar tak kisah berkenaan dengan Typhoid Mary? Typhoid Mary ni, dia ni pengendali makanan di Amerika di zaman dulu kala lah, yang bernama Typhoid Mary, yang mencetuskan kejadian demam typhoid yang terbesar masa tu dekat dekat Eropah lah masa tu kan, sebelum zaman perang dunia keberapa dululah. Okey, Typhoid Mary ini sebenarnya dia ni seorang pengendali makanan di sebuah restoran. Bila dia bekerja dekat sini, dia kerja, dia akan berhenti, dia kerja dekat sini, dia berhenti. So dalam masa dia kerja berhenti tu, ramai orang yang dah terjangkit dengan typhoid. Tuan-tuan pernah dengar kan kes typhoid? Kalau yang biasa berlaku dekat Kelantan kan, demam kepialu lah. Kalau kita panggil bahasa Melayu ni demam kepialu, tapi dalam bahasa dia demam typhoid. Bila orang dekat orang putih ni tanya kenapa ramai sangat yang terjangkit dengan typhoid, dekat daerah ni ada, dekat daerah ni ada, dekat kawasan ni ada. Bila dia orang siasat rupanya Typhoid Mary ni yang menyebarkan penyakit typhoid ni lah sebenarnya, yang mana dia ni menghidap typhoid. Tapi bila dia bekerja, dia pergi tandas, dia tak mengamalkan kebersihan diri yang betul. Dia menyediakan makanan, dia serve makanan dengan keadaan kuku panjang, mungkin ada najis ataupun ada kuman dekat bawah kuku dia ke. Dekat situlah tersebarnya penyakit typhoid di merata-rata di kawasan Eropah itulah, yang menyebabkan satu wabak yang besar. So itulah bahayanya pengendali atau kita sendiri sebagai seorang ibu dekat rumah. Kita ada sakit tapi kita tak mengamalkan kebersihan diri, kita sediakan makanan, terjangkit kepada anak-anak dan keluarga kita. Itu kadang-kadang kalau kita tengok budak-budak sakit, kita akan suspek mak dia dulu. Kita akan siasat mak dia dulu.
cara penyediaan mak dia, kesihatan mak dia. Sebab semuanya berpunca daripada pengendali lah sebenarnya makanan ni. Baik. Okey. Puan, Ya, Cik saya Zain. nak tanya. Dekat sini hari ni kita semua pakai sanitizer kan? Semua pakai sanitizer. Ya, betul. Saya cuma nak bertanya. Ya. Sebabnya kadang-kadang ada fahaman kita lah, kita fikir alah sanitizer bunuh semua kuman. Beli-beli je 99.9 bakteria confirm mati lepas letak sanitizer. Ada tak Puan, maksudnya lepas pakai sanitizer tu kita boleh makan terus ke, ataupun ada hemat dia sendiri, lepas sanitizer masih kena cuci tangan baru kita boleh makan pakai tangan. Sebab kadang-kadang kita kan selalu buat macam tu, dah sanitize tangan, makan je lah kuman confirm mati. Ada tak Puan, mungkin ada nasihat Puan boleh share dengan kita kan? Sebab benda ni benda yang saya rasa agak menarik lah, sebab hari ni kita fikir tak pakai sabun, pakai sanitizer settle. Okey, Cik Zaim, macam ni sebenarnya. Bagi kami kesihatan, bila menjalankan tugas, kita buka, kita sebelum memakai PPE diwajibkan memakai hand sanitizer. Dah pakai, kena pakai hand sanitizer, dah buka pakai sanitizer. Okey, itu Cik Zain cakap boleh makan terus ke? Kami masa darurat tu kita makan je terus. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada masalah lah. Tapi antara boleh makan ke tak boleh makan. Ada setengah kawan rasa pahit lah. Sebab hand sanitizer tu kan kimia kan. Tapi dia tak membahayakan lah. Boleh makan terus. Tapi setengah orang cakap saya tak boleh nak makan sebab rasa pahit. Bau. Tapi boleh basuh. Memang boleh makan terus. Tapi ada orang memang basuh tangan dulu makan. Tak ada masalah. Nak makan hand sanitizer terus makan ke, nak basuh tangan dulu ke, tak ada masalah. Kalau elok kita basuh tangan dulu lah. Kalau nak betul-betul basuh tangan lah. Sebab hand sanitizer pun kita dah boleh makan dah. Tapi ada lagi macam peluh ke apa ke, kita boleh cuci lah. Hand sanitizer pun tak ada masalah, boleh makan. Tapi kalau nak cuci tangan lagi bagus. Kita cuci tangan lagi bagus. Cuci tangan lepas ni. Ya, betul. Tapi kalau nak makan, kalau rasa tak ada ni nak basuh, tak nak basuh tangan, boleh makan. Tapi kalau basuh tangan 2 kali ganda. Itu saja. Next. Okey. Dekat sini tadi saya banyak cakap pasal cuci tangan kan. Okey, pertama sekali cara elak keracunan makanan. Pertama sekali basuh tangan dengan bersih dan sebelum mengambil makanan lah. Okey. Minum air yang dimasak dengan sempurna dan dibotolkan. Okey, saya pernah masa sekolah dulu kan, tengok kawan-kawan lelaki saya suka minum air pipe. Kan? Sebenarnya air pipe ni dia dah dirawat sebenarnya, dah ada klorin. Tapi lebih bagus jika kita minum yang dah dimasak lah. Tak ada masalah nak minum yang air pipe, raw pipe tu. Tapi lebih bagus kita masak. Sebab kita tak tahu berapa jumlah klorin yang ada dekat dalam pipe tu lah sebenarnya. Tapi dia telah dirawat. Sebab sekarang pun di zaman sekarang kita punya sistem rawatan air lagi maju sebenarnya. Tapi bagi kesihatan, bila ada masalah di loji, air tu disalurkan kepada pipe, kadang-kadang klorin tu tak sampai. Dekat kawasan hujung-hujung, klorin tu tak dapat membunuh kuman sepenuhnya. Sebab tu kita sarankan semua kena masak air sebelum minum. Dia konsep dia macam ni kot ya Puan. Kalau fahaman saya, mungkin kita rawat air tu katakan dekat jauh lah, dekat Gombak. Betul. Dekat Langat kan. Tapi tak sampai PJ ni panjang jalannya. Di sepanjang perjalanan ni mungkin kuman-kuman, ada kuman, ada pipe yang dalam dia dah berkarat, ada yang kadang tangki air rumah kita pun saya rasa kalau kita tak selenggara pun dia boleh ada kuman kan. Betul. Betul. Sebab itulah kita galakkan masak dan kalau yang berkemampuan beli air mineral lah kan. Okey. Yang ni penting bagi kanak-kanak, bagi adik-adik sebelum makan atau minum atau apa-apa, kita lihat hidu dan rasa dulu makanan tu sebelum makan semua. Setengah tu macam susu Susu dekat sekolah saya memang banyak terima aduan berkenaan keracunan susu lah. Bila adik-adik terima terus minum. Okey, ni untuk pengendali makanan. Macam kita pergi kedai, yang ni pun kalau tuan-tuan pergi ke kedai makan, tengok pengendali makanan tak pakai apron, tak pakai kasut, boleh tolong kami buat aduan yang melalui sistem yang saya bagi tadi. Kami akan turun untuk buat pemeriksaan lah. Selain daripada kami pergi buat pemeriksaan dalam jadual kami, ada jugalah orang yang membantu kami kan, memberi info. So kami akan turun ke tempat yang dinyatakan tu lah.
Yang ni juga macam saya bagi tahu lagi, jangan pakai, tak boleh pengendali makanan. You tengok kan setengah kedai tu sampai sini gelang makcik tu kan. Kalau tuan-tuan tengok, bolehlah maklumkan kepada kami akan datang buat pemeriksaan lah. Rasionalnya kenapa tak boleh pakai cincin, kita pernah tengok kan, ada pernah Cik Zaim tengok video yang mamak buat roti canai tu kan, ada kan. Tu keluaran KKM jugalah tu, saya rasa video tu. Ada yang viral tu, video viral tu. Yang ada lipat-lipat sini tu kan. Kalau tengok pun kita pun tak lalu kan. Yang cincin ni mamak tu pergi tandas buat roti canai kan, kena tepuk-tepuk kan. Dekat cincin dia ada kuman. So rasionalnya itulah, kita tak bagi pengendali makanan pakai perhiasan dirilah. Okay, next. Siapa pernah nampak ni bila pergi kedai nak contohnya pergi kedai favorite kita kan, hari ni nak pergi makan sinilah, tiba-tiba tengok apa ni? Pernah tak nampak macam ni? Pernah tak tuan-tuan nampak macam ni? Ada tak kat sini pernah ada pengalaman? Hari ni katakan ayah ajak, jom kita makan ikan patin. Ataupun jom makan ikan bakar malam ni. Sampai-sampai dah pakai cantik ni. Sampai-sampai alah kedai tutup pula. Tutup je ada nampak macam itu, dia tulis tutup warna merah. Siapa pernah nampak dalam ni? Kalau katakan awak orang PJ pun saya rasa kat PJ pun ada benda ni kita buat. Siapa ada pengalaman? Datang sampai tutup. Tuan ada tuan Okey, memang berlaku. Jadi Puan Ju, kita memang adalah orang yang nampak benda ni. Ya. Ada banyak Okey. Sebenarnya kami ni pihak kesihatan bukan kejam sangat lah. Bukan kami pergi-pergi hari ni, okey dari pejabat, hari ni aku nak tutup kedai ni. Aku nak tutup. Bukan. Jangan menganggap kesihatan ni datang untuk mencari kesalahan atau nak tutup je kerjanya. Kami tu dah biasalah bila berlaku masalah, kami nak tutup. Inilah orang Melayu. Tak nak tolong orang Melayu. Lepas tu ada yang lagi bagus, tolonglah janganlah tutup hari ni. Saya janji ini hari saya bersih semua. Okey, tak. Bukan kami pergi saja-saja, okey hari ni bos cakap hari ni you pergi kedai secret recipe tutup. Bukan. Kami pergi berdasarkan aduan yang tuan-tuan bagi ataupun berdasarkan jadual yang dikeluarkan, pergi ke lapangan buat pemeriksaan. Bila kami dapati dekat sini macam kantin sekolah 70, bawah 70 kami akan tutup. Kedai makan, premis, restoran bawah 65, bawah 60 kami tutup. Ada lalat kami consider, ada tikus, ada lipas, ada najis tikus, ada najis lipas, automatik tutup mengikut SOP KKM 1983. Akta makanan. Puan Ju, kalau kata adik-adik ataupun ibu bapa dia nampak apa yang penting ataupun apa yang confirm yang menyebabkan kedai itu memang melanggar syarat ataupun ditutup. Ada tak dalam tu yang kita boleh share dengan hadirin semua hari ni? Kalau nampak ni anak tikus besar macam anak kucing kan. Tikus besar macam anak kucing. Report terus dekat Puan Ju. Ada tak elemen ataupun yang kita nak tahu? Kadang yelah kita orang biasa kan, takkan tengok kuku dia. Kita tengok lipas, kita tengok tikus kan. Ada tak yang kita boleh share kan dengan diorang? Okey. Yang penting kat sini macam saya cakap tadilah. Bila tuan-tuan tengok, bila pergi basuh tangan, biasanya yang banyak dapat aduan, cakap pergi basuh tangan, biasa singki dia tersorok sikit dekat dapur ke kan. Dia orang akan nampak tikus berlari-lari dalam aduan tu. Kami mendapati ada tikus berlari-lari di dapur. Memang banyak macam tu. Kami dapati dalam nasi goreng kami terdapat kaki lipas. Dalam minuman kami ada lipas. Okey. Yang tu kami consider, tapi bila kami turun membuat siasatan, jika tak jumpa, tak dapat benda tu, kita tak akan tutup lah. Tak semestinya aduan tuan atau puan tu kata ada lipas, ada tikus, kami datang masa tu tak ada. So mungkin kita beranggapan dia dah membersihkan ke, sebab mungkin kedai tu dah dapat maklumat ke, ataupun pengadu ni mungkin dah maklumkan dekat kedai tu sendirilah kan. So bila kami turun, masih ada benda tu masih terjadi, automatik kami akan tutup lah. Selama 14 hari, consider 5 hari. Maksudnya di sini, kita secara dalam akta kita 14 hari lah wajib. Tapi kita consider lah kepada pengendali 5 hari paling minimum. So, kalau kata tuan-tuan
rasa macam 5 hari tu memadai lah dia orang buat pembersihan kan, membuat panggil pest control ke apa. Okey, 5 hari tu kita bagi masa lah untuk dia orang. Kalau saya kena tutup kedai, saya boleh buka dalam tempoh paling cepat 5 hari. Tapi dengan syarat saya kena bunuh semua tikus, kena bunuh semua lipas-lipas ni, kena bersih kedai. Itu sepatutnya Cik Zaim. Memang itu yang kita nak lah daripada diorang sebenarnya. Kita bukan nak menghukum, tapi kita nak suruh diorang aware dengan kebersihan yang betul, kedai yang diorang jalankan. Sebab kita nak bagi orang awam makan kan. Nak bagi macam sekolah, bagi budak-budak makan. Banyak saya dapat aduan dekat kawasan PJ, SJ, kantin sekolah. Aduan kantin sekolah memang teruk. Memang kita rasa macam tak layak lah untuk diberi makan kepada budak-budak kan. Saya pun tekankan jugalah kan benda ni kepada semua, sebab kita lihat tadi slide yang awal-awal tu sampai tahap boleh mati, supaya boleh meninggal keracunan makanan ni. Sebab tu betul. Saya pun sebagai orang biasa pun kena tanya banyak apa, saya pun nak tahu kan, takut kita terlepas pandangan benda-benda macam gini. Ya betul. Tu sebab tu saya minta lah ibu bapa yang ada dekat sini kan aware dan boleh buat aduan dekat SISPA KKM. Saya sebutkan sekali lagi SISPA KKM lah. Kita memang memandang serius lah berkaitan dengan kantin sekolah atau kanak-kanak sekolah lah. Sebab kita nak elakkan terjadi masalah lebih serius Okey. Jika pihak kantin ini dapati bersalah, kita pihak kesihatan juga mengeluarkan notis kesalahan compound yang bernilai paling maksimum 3,000 sehingga 100. 100 ini biasanya tak pakai apron, tak pakai tutup kepala. 3,000 ni biasa kepada pemunya. Tak sediakan sijil suntikan yang sah. Tak bagi tak suruh pekerja dia pergi latihan pengenali. Itu wajib sebab latihan wajib kena bagi, sebab nanti bila latihan tu diberi, pekerja dah tahulah apa patut dia orang buat dekat premis kan. So itu impact dia. Pengendali kena bayar 3,000 kalau tak patuhi itu. Dan juga denda lah jika tak patuhi apa yang kita tetapkan lah. Okey? Sebenarnya kerja kami ni susah dan amat tidak disukai lah. Tapi kami terpaksa buat demi menjaga orang ramai. Itu je sebenarnya. So saya minta jugalah kalau tuan-tuan rasa benda ni patut dibuat dan diteruskan demi kesihatan dan keselamatan anak, boleh buat aduan kepada kami. Tak ada masalah. Okay, kami alu-alukan. Dah banyak kali dah ni suruh buat aduan ni. Nanti lepas saya balik mesti banyak aduan ni. Balik ni kan kita hantar semua aduan. Habis semua kantin tutup. Kantin tutup. Okey, next Swan City. Okey, ni yang saya nak tekankan jugalah. Banyak kantin, banyak sekolah bekalkan susu untuk kanak-kanak. So, sebelum ni memang banyak kejadian keracunan susu lah. Anak-anak kita balik rumah mengadu sakit perut, muntah, loya, demam kan bila lepas minum susu. So, pastikan benda-benda ni dibuat sebelum minum lah, sebelum anak-anak kita minum jangan, kadang-kadang anak-anak kita ni minum dekat sekolah sikit, separuh, lepas tu pukul 10 minum, buka dah pukul 10, balik rumah main, lupa, malam kadang 10 malam baru ingat, baru minum. 12 jam, saya rasa 12 jam susu disimpan setelah dibuka tempat yang suhu biasa, tak cantik, tak baik untuk diminum. So kalau kata anak-anak, kalau puan-puan tengok ada susu lagi baki, anak-anak minum, aware, tanya susu bila, mana, bila last buka, kena tanya. Nanti ini masalah kalau tuan-tuan masih minta anak-anak minum lah. Bila dah buka tu, simpan dalam susu peti sejuk lah. Kalau simpan dalam peti sejuk tak ada masalah. Jangan simpan dalam beg, nanti pukul 10 malam nak minum lagi, memang tak boleh lah. Sebelum minum tu pastikan diorang tengok tali luput dulu tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sebelum minum susu tengok tali luput. Biasanya dekat kedai, dekat pasaraya pun diorang jual susu masih dalam keadaan yang dekat tali luput tu dah expired. Saya pernah nampak banyak pasaraya juga. Cik Zaim pernah alami tak masalah ni? Susu dah expired masih dijual, masih dipamerkan di rak-rak jualan. So alert lah kita sebagai pengguna, alert. Dan ni pun boleh buat aduan dekat kami pejabat kesihatan melalui SISPA KKM. Okey, next. Okey, apa yang saya cakap tadi bukan cakap kosong sampai kering tekak saya ni, saya refer kepada ini yang saya jalankan dan ini yang saya pegang
apabila saya menjalankan tugasan lah seharian saya. Atap makanan ini pun boleh tengok dekat dalam laman web jugalah, dalam YouTube, dalam Google. Tuan-tuan boleh search lah, boleh tengok lah apa-apa yang berkaitan. Untuk nak refer berkenaan dengan makanan, boleh refer. Tapi kalau aduan bukan kat sini lah. Aduan tu dekat SISPA KKM. Okey, saya rasa itu sajalah kot Cik Zaim. Saya punya penerangan pada hari ini. Panjang lebar lah saya bercakap. Baik, terima kasih kepada Puan Jula ataupun Puan Mazuriana binti Mak Sidik atas perkongsian beliau tadi. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua, even adik-adik pun lepas ni dah tahu dah. Kalau nampak makanan tu rosak, kotor ataupun dalam meragukan boleh berdatangkan keracunan makanan, boleh buat aduan kepada Puan Julian, Puan tadi, Puan Ju, Puan Mazuriana. Di laman web saya rasa SISPA KKM kalau kita Google SISPA, SISPAA Kementerian Kesihatan Malaysia. Nanti awak boleh pilih apa aduan, makanan apa basi ke, expired, keracunan makanan, boleh nyatakan dalam tu. Jadi saya rasa itu saja kot Puan Ju kan. Terima kasih Puan Ju daripada Pejabat Kesihatan Daerah Petaling kerana sudi berkongsi dengan kita pada hari ini berkaitan dengan keracunan makanan. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada orang kata masa yang lain, slot yang lain, kita berkongsi lah topik-topik yang lain. Kepada ibu bapa semua, saya rasa kalau ada persoalan lepas ni, Puan Ju akan berada tepi Puan Ju mungkin boleh jumpa kot saya personal untuk dapatkan info lanjut. Jadi saya sudahkanlah slot saya pada pagi ini, pada pagi dah masuk tengah hari dah pun. Saya minta maaf semua, tak ada masa sikit. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis.